أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berada di rumah Allah. Mohon maaf di atas kelewatan yang berlaku. Pada malam ini insya-Allah kita akan mulakan pengajian kita pada surah Al-Qalam selepas surah Al-Mulk yang selesai kita bincang, maka malam ini kita masuk kepada surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ini ialah surah yang ke-68 daripada 114 buah surah yang ada dalam Al-Quran. Ya, dia adalah antara surah yang awal-awal turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian ulama mengatakan bahawa dia adalah surah yang kedua turun selepas surah Al-Alaq. Bagaimana yang kita tahu bahawa surah Al-Alaq iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah surah yang pertama. Surah yang kedua kata sebagian ulama, tapi pandangan ini bukan pandangan yang kuat, mengatakan bahawa surah yang kedua turun ialah surah Al-Qalam, iaitu surah Nun. Surah Al-Qalam ini juga dikenali dengan nama surah Nun. Ya, karena di awal surah ini dimulakan dengan huruf Nun. Nun, ya. Tapi pandangan yang dipegang oleh kebanyakan para ulama, dia turun selepas surah-surah yang lain, iaitu selepas surah Al-Muzammil, selepas surah Al-Mudaththir, kemudian baru turun surah Nun. Sebab itu para ulama mengatakan bahawa ada betulnya, ya, kita katakan begitu. Sebab dalam surah-surah dalam Al-Quran ini banyak ada di antara surah-surah yang dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Huruf surah-surah yang dimulakan dengan huruf seperti Yasin, seperti Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Sad. Ini semua surah-surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Dan dalam kebanyakan surah-surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah ini, surah Nun lah surah yang pertama sekali turun, ya, dengan menggunakan huruf muqatta'ah. Ya, ini dia. Mengapa Allah Ta'ala turunkan antara surah-surah yang pertama turun itu Allah Ta'ala mulakan dengan huruf muqatta'ah? Nun, Yasin, ya, Alif Lam Mim Ra. Mengapa mesti ada surah-surah ini dimulakan dengan huruf-huruf itu? Ada beberapa andaian yang dibuat oleh para ulama. Kata mereka, sebahagian mereka, ia adalah sebagai satu cabaran kepada ahli-ahli syair, orang-orang Arab yang ada di zaman Nabi SAW itu, supaya mereka tampil ke hadapan untuk bertanding siapa lebih hebat, Quran atau mereka. Sebab semasa Quran itu turun, penduduk-penduduk di kota Mekah ini, mereka ini ialah orang-orang yang cukup mengagungkan bahasa. Mereka berbangga kerana memiliki bahasa yang indah. Ya, sebab itu kita tengok di kota Mekah tu, ya, sejak daripada zaman jahiliah lagi, dia ada pasar. Pasar di sana bukan saja pasar daging, bukan saja ada pasar sayur, dia ada pasar syair. Pasar syair.
Ya, ini hebatnya mereka. Jadi di pasar syair itu mereka pertandingkan syair-syair yang mempunyai pengertian yang mendalam, bahasa yang indah mereka pertandingkan. Jadi mana-mana syair yang memenangi pertandingan, orang panggil sayembara lah hari ini, maka syair itu akan digantungkan di dinding Ka'bah sebagai tanda penghormatan. Karena itu kalau tuan-tuan belajar sastra Arab di mana-mana universiti, di mana-mana fakulti adab ataupun fakulti sastra Arab, kita mesti belajar yang dipanggil sebagai as-sab'ul mu'allaqat, 7 syair yang digantungkan di Ka'bah. Mana orang belajar sastra ni kalau dia tak belajar sab'ul mu'allaqat, maknanya dia belum belajar sastra Arab lagi. Itu termasuk dalam syair-syair jahiliyah yang mesti dikaji. Ya, sebab kita kaji syair jahiliyah, kita kaji syair moden, kita kaji syair romansi, macam-macam syair kita kaji untuk mendalami sastra Arab itu. Jadi di kota Mekah itu ada suku syair, pasar syair. Nak ceritanya bahawa mana ada bangsa dalam dunia ini yang buat begitu, tapi bangsa Arab Quraisy ini mereka buat. Sebab apa? Mereka itu berbangga dengan bahasa Arab mereka yang tinggi. Jadi sebab itu bila mereka ini orang-orang yang berbangga dengan bahasa Arab dia, Allah Ta'ala turunkan surah yang bermula dengan huruf. Ya, pertama sekali untuk menjentik mereka, untuk jentik mereka. Kamu ialah orang-orang yang mahir berbahasa Arab. Tetapi mengapa kamu tidak pernah fikir untuk memulakan kalam bicara kamu dengan huruf? Nampak? Macam kita lah. Kita bersyair, bersajak, kita tak mulakan dengan ABC. Kita terus, kau ibarat rembulan. Begitu lah. Mana ada kita mula A, B, C, D, E, F, kau ibarat rembulan. Ya, jadi Allah mulakan surah itu untuk menjentik ahli-ahli syair Arab ini supaya mereka mengambil perhatian, dengar apa yang Quran nak cakap. Sebab bila ada sesuatu perkara yang pelik, maka orang akan tertarik. Macam hari ni lah, bila kita nak jual, kita buka satu kedai, kita letak tu kartun yang kita sembuhkan angin dekat dalam dia boleh bergerak begini. Ya, tujuan dia apa dia? Tujuan dia nak tarik orang supaya datang tengok apa yang ada dekat situ. Apa yang ada dekat situ. Kadang-kadang kita guna lampu yang boleh tembak langit tu. Bukan apa pun, nak panggil orang tengok apa ada dekat situ. Jadi Allah Ta'ala mulakan surah dengan huruf-huruf ini untuk menarik perhatian penyair-penyair, ahli-ahli bahasa Arab ni supaya datang menjenguk apa yang ada dalam Quran ini. Tak pernah kami buat satu syair, kami ni pakar-pakar bahasa, tapi tak pernah kami buat syair mula dengan huruf. Ini Quran ini pelik, jom kita tengok apa yang ada dalam dia. Jadi Allah Ta'ala nak menarik perhatian mereka supaya mari kita dengar Quran ini. Ya. Jadi bila mereka dah tertarik untuk mendengar, maka mereka akan terfikir. Allah Ta'ala bagaikan mencabar mereka. Bila mereka dengar, pasti ahli-ahli bahasa dapat memberi penilaian bahawa Quran ini bahasanya sangat indah. Bahasanya sangat indah. Ya. Jadi mereka ahli bahasa, mereka tahu ini bukan bahasa yang daripada manusia. Tak mungkin manusia boleh buat bahasa seperti ini. Ya. Coba tuan-tuan tengok indahnya bahasa Arab. Kita ambil contoh mudah lah. Jangan minum arak. Ya, jangan minum arak. Dalam Quran dia tak kata jangan minum arak. Dia cakap apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Arak, judi, tenun nasib, itu semua kerja-kerja najis, kerja-kerja syaitan. Fajtanibuh, hendaklah kamu jauhkan diri kamu daripadanya. Quran tak kata jangan minum arak, dia kata jauhkan diri kamu daripada minum arak. Mana lebih kuat, mana lebih strong? Jangan minum ke ataupun jauhkan diri kamu? Kadang-kadang
Orang tu kata, saya tak minum, tapi bila kawan saya minum, saya duduklah sebelah. Hati-hati, mula-mula mungkin duduk sebelah, lama-lama rasa tertarik juga. Tapi Quran dia kata, jangan fajtanibu, hendaklah kamu jauhkan diri kamu daripada apa juga sumber-sumber yang boleh menyebabkan kamu minum arak. Jangan kawan dengan peminum arak. Ya tu. Jangan kawan dengan peminum arak. Jangan buat iklan-iklan yang menggalakkan orang minum arak. Jangan gantung poster-poster yang menggalakkan orang minum arak. Fajtanibu, jauhkan diri kamu. Nampak tak? Jadi ini indahnya bahasa Arab ini. Panjang lagi lah, kita kena buat satu kuliah tentang sastra Arab kalau kita nak. Cukup saya katakan bahawa Quran ini bahasanya indah. Jadi ahli-ahli penyair Arab ni mereka sudah ditarik untuk mendengar. Pelik ni Quran ni mula dengan huruf kita tak pernah buat. Mereka pun datang dengar. Bila mereka dengar, bahasanya indah. Lalu Allah mencabar mereka. Wahai penyair Arab, bahasa yang kamu cakap ialah bahasa Arab. Quran ini bahasa Arab. Kamu menulis dengan huruf-huruf Arab. Huruf nun, huruf alif, ya, sin, ya dan sin itu huruf Arab. Hari-hari kamu menulis dengan huruf Arab. Sekarang ini, kalau kamu betul tak percaya pada Quran ini, walaupun kamu dah lihat kehebatan dia, tapi kamu masih lagi tak percaya, cuba kamu buat satu surah pendek saja dengan menggunakan huruf-huruf Arab macam Quran, dengan menggunakan bahasa Arab seperti Quran. Jom kita challenge tengok siapa lebih baik. Ya tu. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah Allah kata apa? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu rasa ragu-ragu tentang Quran ini, itu tentang apa yang kami turunkan, wad'u syuhada'akum, itu in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin, sila datangkan satu surah. Kamu buat satu surah. Terus panjanglah surah sependek inna a'tayna. Kalau kamu tak boleh buat seorang diri, wad'u syuhada'akum, panggil penolong-penolong kamu daripada kalangan manusia dan juga jin. Panggil, kamu bersatu untuk buat satu surah. In kuntum shadiqin, kalau kamu orang yang benar. Quran cabar mereka. Quran beri ruang untuk mereka. Jom kita berlawan. Ya. Kalau Quran berani beri peluang kepada orang untuk melawan, untuk buktikan bahawa bahasa dia hebat, bermakna Quran itu sudah bersedia untuk bertarung. Yang bersedia untuk bertarung ini pasti dia hebat. Tapi orang Arab tak ada yang berani. Dia berdulu sampai sekarang tak ada yang berani nak bertarung dengan keindahan bahasa Al-Quran. Tak ada. Ya. Jadi Allah Ta'ala mulakan surah-surah ini dengan huruf-huruf ini untuk mencabar orang-orang Arab. Ya, jadi mereka pun tersentak. Ini bukan kalam biasa. Ini sudah tentu kalam daripada Tuhan yang Maha Berkuasa. Itu antara hikmah mengapa setengah-setengah ayat dalam surah-surah Quran dimulakan dengan huruf-huruf hijaiyah ataupun dipanggil huruf-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus. Ya. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, inilah surah Nun ataupun surah Al-Qalam yang akan menjadi perbincangan kita. Ya, baiklah. Keseluruhan surah Nun ini ialah surah Makkiyah. Ya. Ini pendapat jumhur, walaupun sebahagian yang kecil ada kata tak, ada sebahagian ayat dalam surah Nun itu madaniyah tak. Tapi jumhur bersetuju kata semua ayat, itu berapa ayat? 52 ayat dalam surah Al-Qalam, semuanya surah Makkiyah. Jadi bila dia Makkiyah, sifatnya ialah menyalurkan dan membekalkan ilmu-ilmu pengetahuan berkaitan dengan akidah Islam untuk membatalkan akidah-akidah sesat yang dibawa oleh Quraisy Mekah ketika itu.
Ini matlamat besar daripada surah Makkiyah. Itu surah yang turun di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Ya, dia membekalkan maklumat-maklumat, hujah-hujah bagaimana nak membatalkan ya hujah-hujah sesat penyembah-penyembah berhala pada waktu itu. Ya, dan dia juga merupakan surah yang membekalkan kepada Nabi Muhammad SAW hiburan-hiburan untuk Nabi supaya terus bertenaga untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat Quraisy walaupun tekanannya begitu hebat. Sebab itu kita baca surah Makkiyah banyak benda-benda hiburan untuk Nabi. Ya, sebab Nabi ini dia manusia. Bila dia berdakwah tekanannya cukup banyak. Bila tekanan banyak, stres tu ada. Ya, tak ada manusia yang boleh kata saya tak stres lah, saya ustaz mana ada stres, saya belajar tasawuf, tak ada. Semua orang manusia ada stres. Cuma bagaimana nak menangani stres tersebut. Jadi Allah Ta'ala turunkan surah Makkiyah untuk hiburkan hati Nabi kalau dia sedang stres, bersedih. Supaya apa? Supaya dia terus bertenaga untuk melawan orang-orang yang jahiliyah ini. Sebab pada masa itu dakwah masih lagi di peringkat permulaan. Yang duduk bersama Nabi, yang berjuang bersama Nabi tak ramai. Jadi bila tak ramai, Nabi memerlukan jiwa yang betul-betul kental untuk berdepan dengan jahiliyah ini. Sebab dakwah yang dibawa oleh Nabi adalah dakwah yang akan melawan arus. Arusnya begini. Tiba-tiba Nabi lawan arus tersebut. Arusnya ajak menyembah berhala. Tiba-tiba Nabi kata berhala ni tidak bernyawa, tak betul. Melawan arus. Jadi sudah pasti tekanannya banyak. Penyokong pula tak ramai. Kalau ramai pun daripada kalangan hamba-hamba abdi yang lemah-lemah. Maka Nabi perlu jiwa yang kental, semangat yang kuat. Sebab itu diturunkan surah Makkiyah membekalkan hiburan-hiburan kepada Nabi supaya Nabi terus bermotivasi dan juga bertenaga. Ini kita tengok dalam surah Nun ini cukup banyak. Di awal-awal ayat saja Allah Ta'ala telah hiburkan Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti kita tengok. Baik. Mari kita mulakan perbincangan tentang surah Nun ini. Pengarang kitab kita ini yaitu Ustaz Ahmad Sonhaji bin Muhammad telah menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, Allah yang mengetahui maksudnya. Ustaz Sonhaji kita dia lebih suka meletakkan bahawa nun itu tidak ada tafsirannya, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Ia adalah antara ayat-ayat mutasyabihat, kata dia. Dia kata sebagian ulama, huruf-huruf surah-surah yang dimulakan dengan huruf-huruf ini, dia termasuk dalam ayat-ayat mutasyabihat. Dia termasuk dalam rahsia-rahsia yang Allah saja yang tahu, kita tak tahu. Namun begitu, ada ulama yang cuba menghuraikan, mencari hikmahnya. Betul, maksudnya hanya Allah saja yang tahu. Tetapi hikmahnya cuba digali oleh para ulama dan antaranya yang saya sebutkan kepada tuan-tuan sebentar tadi. Ya. Kata Ustaz Sonhaji kita, Nun, Allah yang mengetahui maksudnya. Wal qalami wa ma yasturun. Demi qalam, yakni demi pena, dan demi apa yang mereka tulis. Ya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dia akan bersumpah dengan sesuatu yang hebat di mata manusia. Ya, di mata manusia dia hebat, maka Allah akan bersumpah dengan benda itu. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Allah bersumpah dengan matahari. Ya, bukan Allah Ta'ala tu kagum dengan matahari. Allah yang cipta matahari. Ya, tetapi oleh kerana matahari itu sangat dikagumi oleh manusia, manfaatnya besar pada manusia, maka Allah bersumpah dengan matahari. Tujuan dia apa? Supaya nak tarik manusia supaya dengar apa yang Allah Ta'ala nak sebut selepas ini. Kalaulah tidak maklumat selepas ini penting, takkanlah Allah sampai bersumpah. Allah boleh saja sebut apa
apa yang dia nak sebut. Tetapi mengapa dimulakan dengan sumpah? Itulah dia menunjukkan bahawa statement yang dikeluarkan selepas sumpah ini satu statement yang sangat penting yang mesti diambil berat. Ya. Jadi Allah bersumpah dengan qalam. Qalam itu satu benda yang sangat penting bagi manusia. Ya. Kalau tidak kerana pen, kalau tidak kerana pena, maka ilmu tak boleh berkembang. Cuba kita lihat sebelum adanya komputer, ya, pena lah yang menyebabkan ilmu itu boleh berkembang. Kalau sekadar ingatan saja, berapa banyak maklumat yang kita boleh ingat. Kalau sekadar ingatan saja, berapa ramai orang yang boleh mengingat. Tetapi dengan menulis menggunakan pena, segala ilmu boleh dicatat dan boleh disimpan. Maka bila boleh dicatat dan boleh disimpan, maka ilmu itu boleh berkembang dan berkembang. Akhir sekali ilmu ini menjadi penyuluh kepada masyarakat. Karena itu dalam ayat ini Allah bersumpah dengan qalam, demi pena, ya. Wama yasturun, dan demi apa yang mereka tulis. Ya. Uraiannya nun. Allah membuka surah ini dengan huruf nun. Allah saja yang mengetahui maksudnya. Diletakkan di permulaan surah untuk mengingatkan si pembaca supaya mengambil perhatian tentang pengajaran yang terdapat dalam surah ini. Jadi begitu Allah Ta'ala nak tarik perhatian kita. Ya, sebab Quran tak semua orang nak baca, tapi bila dah baca pasti dia akan tertarik. Ya, jadi macam mana nak tarik manusia? Allah ajar kita, tarik mereka dengan sesuatu yang ganjil. Ya, sebab itu ada pepatah Arab kata apa? Buatlah benda yang ganjil, ya, nanti kamu akan terkenal. Memang bila kita buat benda ganjil, kita akan terkenal cepat. Ya. Allah bersumpah dengan qalam, iaitu alat tulis yang dipakai oleh manusia untuk menuliskan ilmu dan pengetahuan. Karena qalam atau pena adalah saudara kandung kepada lidah yang mempunyai peranan besar, sama-sama dapat mentakbirkan dan melahirkan bayangan hati. Dan kalam itu merupakan nikmat yang terbesar daripada Tuhan kepada hambanya. Bermakna Allah bersumpah dengan kalam yang dipakai untuk menulis kejadian alam di Lauh Mahfuz dan juga perkara-perkara yang baik dan berguna yang telah dituliskan oleh para malaikat untuk mengingatkan makhluknya akan nikmat. Di antaranya mengajar manusia itu pandai menulis untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu dengan pengantaran kalam. Ya. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kalam ini. Pertama sekali, kalam itu memang satu benda yang mustahak untuk kita. Dan Allah sendiri, ya, menulis dengan kalam. Itu ya. Allah sendiri menulis dengan kalam. Sejak azali lagi Allah Ta'ala telah tulis dengan kalam segala yang akan berlaku kepada manusia secara seorang demi seorang di atas dunia ini. Tulis, orang ini sekian hari bulan akan berlaku begini, akan berlaku begini, akan berlaku begini. Sejak azali lagi telah ditulis. Ya. Jadi bila kalam itu telah ditulis, maka diletakkan dan dia tidak akan bergerak lagi. Maknanya apa yang Allah Ta'ala takdirkan itu, itulah yang akan berlaku. Ya. Jadi Allah menulis dengan kalam, manusia menulis dengan kalam, menunjukkan bahawa kalam ini satu perkara yang sangat penting. Ya. Jadi Allah bersumpah dengannya. Tujuannya apa tu? Tujuan nak menarik manusia. Supaya mari kita dengar apa yang Allah Ta'ala nak cerita ini. Ya, apa yang Allah Ta'ala nak cerita sangat penting sangat ni. Baik, mari kita tengok apa yang Allah Ta'ala nak cerita. Allah beritahu, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat nikmat Tuhanmu bukanlah gila. Ya. Ini statement yang pertama. Allah Ta'ala kata apa? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau wahai Muhammad dengan nikmat Tuhan kau. Maksud nikmat Tuhan kau ni adalah Islam yang diberikan. Engkau wahai Muhammad dengan nikmat Islam, dengan dia lantik kau jadi nabi, dengan Quran yang diberi kepada engkau bukan orang gila. Sebab apa ayat ni turun? Ayat ni turun sebabnya begini.
Orang-orang musyrikin, mereka ni tak ada hujah untuk mengalahkan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada, mereka tak ada hujah. Ini kehebatan Nabi kita. Mereka nak cari kekurangan Nabi di sudut keluarganya, tak ada kekurangan. Keluarga Nabi Muhammad sejak daripada dulu lagi, datuk nenek dia ialah orang-orang bangsawan yang dipuja oleh orang Arab. Ya. Datuk dia bukan perompak, datuk dia bukan pembunuh, datuk dia adalah orang-orang yang berjasa kepada manusia. Kita ambil contoh, datuk dia bernama Hashim. Ya, salah seorang datuk Nabi bernama Hashim. Daripada Hashim ni dah datangnya perkataan Al-Hashimiyah. Ya, Nabi kita Banu Hashim. Hashim ni siapa? Hashim ni ialah salah seorang daripada datuk Nabi. Nama dia bukan Hashim, dia ada nama khas, tetapi digelar dia Hashim sebab dia ni adalah seorang ahli perniagaan jutawan besar yang membuat perniagaan daripada Syam ke Mekah, Mekah ke Syam. Jadi satu hari bila dia balik berniaga daripada Syam, dia sampai di Mekah. Mekah ketika itu tertimpa kemarau yang sangat teruk. Rumput-rumput tak ada, binatang ramai yang mati, banyak yang mati, orang kebuluran. Hashim ini dengan segala barang yang ada di atas unta dia turunkan, dan antara barang yang dia bawa ialah biskut. Daripada Syam tu dia bawa biskut. Biskut ni namanya ka'ak. Ka'ak ni sampai sekarang ada dijual di tanah Arab. Ya. Ka'ak ni biskut panjang. Dia diperbuat daripada susu dicampur dengan tepung gandum. Bila kita gigit, kita terasa macam gigit susu. Ya, kalau tuan-tuan lalu dekat Melaka, singgah dekat tol Simpang 4 tu, tuan-tuan pergi masuk dekat depan hospital, depan balai polis Simpang 4 tu ada kedai-kedai berderet. Mereka situ ada jual ka'ak. Tapi orang Melaka panggil, dia tak panggil ka'ak lah, orang panggil biskut lutut. Itu. Orang kampung saya panggil biskut lutut. Dia macam lutut kepada dia, cecah air kopi sedap. Ada orang Arab pun dia ada macam tu, tapi dia panjang. Jadi Hashim ni dia bawa ka'ak ni banyak daripada Syam ni. Dia ingatkan dia nak jual dekat Mekah. Dia ambil barang daripada Syam, jual dekat Mekah. Barang Mekah dia pergi Syam, dijual kat sana. Jadi masa dia balik daripada Syam tu, dia bawa banyak ka'ak. Tiba-tiba sampai di Mekah, orang sedang lapar. Maka dia turunkan semua barang-barang dagangan dia, antaranya biskut ni, dan dia patahkan bagi makan. Patahkan makan. Dalam bahasa Arab, mematahkan sesuatu dipanggil Hashim. Hashama yahshimu hashman. Mematahkan. Jadi itu yang lekat nama dia Hashim tu. Artinya yang mematahkan biskut dan bagi pada orang miskin makan. Ini datuk Nabi nama Hashim. Jadi jasa dia ni dikenali sampai hari ini. Sampai hari ini orang Arab kenang jasa Hashim. Datuk Nabi nama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Qusay ini, tuan-tuan pergi ke parlimen-parlimen orang Arab. Saya pernah tengok parlimen di Jordan. Mereka tulis Ta'atu Qusay bin Kilab. Maknanya ini Dewan Qusay bin Kilab. Kita pergi dekat Tunis pun Ta'atu Qusay bin Kilab. Ini Dewan Qusay bin Kilab. Di Iraq pun Qusay bin Kilab. Kenapa orang Arab dia letak dewan-dewan dia dengan nama Qusay bin Kilab? Qusay bin Kilab ni datuk Nabi. Apa jasa dia? Jasa dia sangat besar. Tuan-tuan tahu kan bahawa di Mekah ni dulu tak ada air. Jadi bila Siti Hajar dengan Nabi Ismail jumpa pergi Zamzam, Mekah tu akhir sekali berkembang. Bila berkembang, orang-orang Arab ni air itu ialah emas bagi mereka. Emas bagi mereka. Mula-mula datang kabilah daripada Yaman datang. Pujuk Siti Hajar nak kongsi air, maka datang orang-orang Yaman daripada Bani Makhzum duduk situ. Datang kabilah yang lain pula datang nak menumpang, tak apa, duduk menumpang sama-sama makan. Tiba-tiba ada hasrat untuk menguasai air ini. Nampak? Jadi maka timbul perbalahan, menyebabkan perigi ini akhir sekali bukan bawa tuah tetapi membawa celaka kepada masyarakat. Bergaduh sama-sama mereka. Yang mendamaikan
pertikaian sampai berlakunya pertumpahan darah kerana perigi Zamzam ini ialah Qusay bin Kilab. Ya. Jadi sebab itu jasa dia sebagai seorang ahli politik yang mendamaikan orang Arab dikenang sampai hari ini. Dan untuk dia mendamaikan dua kabilah Arab yang berperang ini bukan mudah. Bukan mudah. Tak sempat saya nak ceritakan dekat sini, tapi bukan mudah. Melalui liku-liku yang berbagai-bagai. Jadi orang tengok, ini bukan semua orang boleh buat benda ini. Tapi Qusay bin Kilab menjadi penyatu kepada bangsa Arab. Tiba-tiba cucu dia ialah Muhammad bin Abdullah. Siapa lagi datuk Nabi? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib datuk Nabi yang paling dekat dengan ayah dia Abdullah. Siapa itu Abdul Muttalib? Abdul Muttalib ialah datuk Nabi yang menggali semula perigi Zamzam yang sudah ditimbus. InsyaAllah. Okey, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على Jadi mereka tak boleh nak memburuk-burukkan keturunan Nabi. Sebab datuk nenek Nabi ialah orang-orang yang disanjung oleh orang Arab. Sampai Abdullah, bapa dia, mereka nak
nak orang kata nak menyerang peribadi bapa Nabi, tak boleh serang. Sebab Abdullah ini jasa dia sangat besar kepada orang Arab. Kerana Abdul Muttalib terjumpa perigi Zamzam yang sudah ditimbus puluhan tahun, kerana bergaduh punya pasal perigi Zamzam tu ditimbus, akhir sekali Abdul Muttalib jumpa perigi tersebut. Dan dia bernazar kalau jumpa nak sembelih salah seorang daripada 10 orang anak lelaki dia. Anak lelaki yang terpilih untuk disembelih ialah Abdullah, ayah Rasulullah. Tiba-tiba si anak ini ditebus dengan 100 ekor unta. Sebab apa? Sebab dia disayangi oleh masyarakat Arab ketika itu. Jadi masyarakat Quraisy, mereka nak serang keluarga Nabi, mereka tak boleh serang. Lalu mereka lihat, kita serang pula pribadi Muhammad. Mereka tak ada jalan, tak jumpa jalan nak serang. Sebab apa? Sebab kita nak serang dia macam mana? Dia ni tak pernah berbohong. Kita pun lantik dia jadi hakim ketika kita bergaduh nak meletakkan batu Hajarul Aswad. Kita yang lantik dia jadi hakim dan kita setuju dia jadi hakim. Kita telah naikkan kepribadian dia. Macam mana kita nak hentam pribadi dia? Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, orang-orang Quraisy ni 13 tahun mereka lawan Rasulullah di kota Mekah. Tetapi sepanjang 13 tahun itulah, bila mereka nak bermusafir jauh-jauh, mereka akan jumpa Nabi Muhammad. Ya Muhammad, memang kita ni tak sama fahaman, tapi kami nak tinggalkan barang-barang berharga kami di rumah kamu, sebab kami nak pergi bermusafir jauh. Kamu tolong jaga. Nabi dipercayai sebagai orang yang jujur, sehingga musuh dia tinggalkan barang-barang berharga di rumah dia. Sebab itu ketika Nabi nak berhijrah ke Madinah, dia suruh para sahabat pergi dulu. Sebab apa? Sebab dia ada banyak barang-barang berharga di rumah dia yang perlu diagihkan kepada pemilik-pemiliknya sebelum dia berhijrah. Kita tak terfikir ke? Musuh dia menentang dia, tapi dalam waktu yang sama boleh tinggalkan emas perak di rumah dia. Menunjukkan apa? Menunjukkan musuh dia tahu bahawa ini orang pribadinya sangat luhur, orang ini sangat hebat, sangat baik. Sebab itu mereka tak jumpa apa cara nak hentam Nabi kita. Tak jumpa. Ini kehebatan pendakwah. Kalau ada pendakwah macam ni lah tuan-tuan, Allahu Akbar. Ya. Jadi mereka berfikir, Abu Jahal, Abu Lahab ni berfikir, macam mana kita kena cari satu jalan supaya masyarakat Arab mula meragui kepribadiannya. Mereka cari, tak jumpa. Akhir sekali mereka bersetuju, kita reka-reka lah sifat buruk ini. Sebab manusia ni walaupun benda tu mula-mula reka-reka, tapi kalau disebut hari-hari lama-lama manusia percaya juga. Ini memang perangai manusia. Ya, ini memang perangai manusia. Kita kata dia gila. Jom kita beritahu anak cucu kita Muhammad gila. Ya, sebab itu Abu Jahal, Abu Lahab ni setiap kali musim haji, kalau ada orang-orang Arab daripada luar, daripada Mekah datang nak buat haji, mereka akan tunggu di pintu masuk. Dia kata, kalau kamu jumpa pemuda ini anak saudara saya Muhammad, ini orang gila, jangan dengar cakap dia. Jadi mereka mula memperkenalkan Nabi kita ni sebagai orang gila. Mereka pun tahu Nabi kita tak gila, tetapi mereka terpaksa cari sesuatu untuk supaya orang mula meragui kepribadian dia. Benda tu tak betul, tetapi mereka terpaksa. Dan mereka tahu manusia ni apabila disumbat sesuatu perkara yang tak betul, tapi bila diulang, maka akhir sekali dia akan rasa betul. Jadi tersebarlah di kota Mekah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gila. Di sini menunjukkan apa tuan-tuan? Satu, mereka pribadi Nabi Muhammad sangat tinggi. Yang kedua, orang yang bergerak dalam jahiliah, mereka tidak ada hujah, melainkan mereka akan cuba membinasakan kepribadian orang. Ini kejahatan. Sampai hari ini pun orang buat juga. Nak cari, nak hentam dia tak boleh, maka burukkan pribadi dia. Reka sampai orang nampak ini orang tidak baik. Ini yang dibuat oleh Quraisy.
sifat dengki mereka kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka terpaksa melupakan kebaikan Nabi Muhammad walaupun dia tahu Nabi Muhammad kita ni baik. Mereka tinggalkan barang di rumah Nabi kita, menunjukkan dia yakin Nabi kita baik, tetapi oleh kerana dengki yang bersalut di hati, mereka terpaksa lupakan kebaikan Nabi kita dan mereka-reka sesuatu yang tak betul tentang Nabi. Ini perangai syaitan, perangai jahat yang dibuat oleh Quraisy. Dan perangai ini akan terus diikuti oleh setiap manusia yang dalam hati ini ada sifat dengki. Sebab itu dengki ini sangat bahaya. Ya. Jadi Allah Ta'ala tahu benda ni telah tersebar. Tuan-tuan, Nabi kita manusia. Dia pergi sana, orang kata ni orang gila, ni orang gila, ni orang gila. Apa rasa Nabi kita? Ya, kita tak boleh nak ubat orang Quraisy ni. Yang kita boleh ubatkan adalah jiwa Nabi kita. Allah melihat begitu. Quraisy memang dia jahat, kerja dia kata Nabi gila. Okey, kita biarkan dia. Yang penting peribadi Nabi Muhammad ini, jiwa dia perlu dibina supaya dia terus bertenaga untuk berdakwah walaupun orang kata dia gila. Sebab itu tumpuan diberikan di peringkat awal dakwah untuk membina kepribadian Nabi supaya dia jadi seorang yang mantap mentalnya. Sebab itu Allah kata apa? Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ya Muhammad. Ya Muhammad, kamu jangan jatuh, kamu jangan down. Walaupun manusia kata kamu gila, kamu jangan down, kamu jangan gila, kamu jangan jatuh semangat. Sebab apa? Kamu dengan kenabian yang aku anugerahkan kepada kamu, ya, maka kamu bukan orang gila. Sebab kenabian ini tidak akan diberikan kepada orang yang tidak berakal. Sebab nak jalankan kerja sebagai seorang nabi memerlukan akal yang besar. Ya, bukan mudah nak jadi nabi. Sebab itu tak semua orang dipilih menjadi nabi, melainkan orang itu sudah direkrut oleh Allah daripada dalam perut untuk jadi nabi. Ya, Nabi kita direkrut oleh Allah untuk jadi Nabi sejak di dalam perut lagi. Dia dalam perut, Allah Ta'ala matikan bapak dia. Supaya bila dia keluar nanti, dia tak jadi anak manja yang tidak boleh dididik. Dia tak jadi anak manja yang tak biasa dengan kesusahan. Bila dia lahir, mak dia pula dimatikan. Supaya dia tidak jadi orang yang bergantung kepada manusia. Allah mahu dia jadi seorang pendakwah yang hebat jiwanya, hebat pribadinya, tak bergantung pada orang. Ya, dilatih dia untuk pergi berniaga. Dia ikut bapa saudara dia supaya dia tahu tentang masalah ekonomi. Dibawa oleh Abdul Muttalib pergi berperang di waktu kecil supaya dia tahu ilmu tentang peperangan. Dibawa oleh Abdul Muttalib masuk parlimen. Ketika Abdul Muttalib berbincang di parlimen, dia bawa Nabi kita masih kecil supaya Nabi kita melihat masalah pentadbiran. Allah rekrut dia selama 40 tahun sebelum dia dilantik menjadi Nabi. Allah kata, ya Muhammad, biarkan mereka kata kamu gila, tetapi engkau untuk dipilih menjadi Nabi bukan semudah itu. Aku rekrut engkau selama 40 tahun sebelum aku turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pada. Jadi Allah kata, yakin, kamu terus yakin bahwa kamu berada di jalan yang benar. Ya, jadi kamu bukan orang gila, kata Allah. Kamu ialah orang yang hebat. Biarkan mereka kata gila, yang penting jiwa kamu ialah orang yang hebat. Sebab bila yang nak bawa dakwah ni dah down, tuan-tuan, habislah dakwah, tak boleh berkembang lah. Yang jahat tu memang dia terus jahat, tapi kalau pendakwah itu dah down, macam mana dakwah nak berkembang? Dengar itu dalam radio, cerita beberapa ekor katak hijau yang buat pertandingan memanjat tiang yang disalut dengan minyak. 10 ekor katak ni naik jatuh, katak ni naik jatuh. Akhir sekali katak terakhir naik sampai ke atas. Ya, lalu dibuatlah press conference. Macam mana awak boleh naik sampai ke atas? Katak ni senyum aja. Dia tak jawab, dia senyum aja. Rupa-rupanya, tuan-tuan, katak yang naik ke atas tu dia pekak. Dia pekak. Sebab pada masa nak naik tadi, orang ramai kata apa? Engkau ni katak, kaki pun kontot.
Tu tiang tu berminyak, mana boleh katak naik atas? Masyarakat telah racun kata-kata tadi. Dengan racun yang diberikan, mereka ini hilang keyakinan diri. Yelah, kita ni katakkan, takkan boleh panjat pokok tu, kalau beruk tak apalah boleh panjat. Kita kan katakkan. Akhir sekali jiwa jadi halus. Ada pun katak yang pekak tadi, orang cakap macam mana pun dia tak dengar pun. Yang dia tahu orang mulut dia bergerak, oh dia ni tengah pujian, urut, dia jadi semakin kuat. Bila dia semakin kuat, jiwanya mantap, dia naik atas. Jadi Allah Ta'ala tak mau Nabi kita membawa satu risalah yang besar, tiba-tiba dia down. Sebab itu Allah bina peribadi Nabi. Quraisy memang jahat, kita tak boleh buat apa-apa kat dia. Tapi yang penting kamu mesti terus membina kekuatan diri, kekuatan mental untuk berdepan dengan arus perjuangan dakwah yang berliku-liku ini. Sebab itu Allah bina dia. Dan Allah sambung lagi, wa inna laka la ajran ghaira mamnun, dan sesungguhnya engkau sememangnya memperoleh pahala yang tidak ada putus-putusnya ya Muhammad. Kerja yang engkau buat ini bukan percuma. Ya, aku beri pahala yang besar kepada kamu. Yang ini insya-Allah kita akan ulas ya pada masa akan datang. Apa makna wa inna laka la ajran ghaira mamnun? Kau diberikan pahala yang sangat besar. Apa maksud pahala dekat situ? Nanti kita bincang dalam siri kuliah kita yang akan datang. Ya, itu saja. Terus bersama saya insya-Allah setiap hari Rabu di IKIM 91.50 pukul 9 malam dalam rancangan Ibrah dari Al-Quran. Esok saya ada. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat menghayati ayat-ayat Al-Quran dan kisah-kisah yang ada dalamnya. Itu saja. Terima kasih kerana sudi bersama saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu, seperti mana engkau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mataharimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu